Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Pada hari ini, saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tugasan 2 GKKO 1062 Kokurikulum dan Kesihatan Diri mengenai tajuk dasar utama 2 iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Nurin Fatihah binti Zatfi, seterusnya Erna Zulaika binti Muhammad Ravi dan akhir sekali Nur Ain Adini binti Adam. Ingin mengetahui maklumat kami dengan lebih lanjut, jadi saya mempersilakan rakan pembentang pertama saya iaitu Erna Zulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan dengan dasar 2 iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak berkaitan dengan dasar ini. Maksud kokurikulum ialah kegiatan di luar bilik darjah atau dalam bilik darjah. Penubuhan kokurikulum ini bertujuan untuk menambah, mengukuhkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Manakala penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib kerana ia telah dinyatakan dalam perkara 5 Surat Perkeliling Istisas yang bertujuan untuk gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar, di mana setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja, pakaian seragam, persatuan atau kelab dan kegiatan sukan atau permainan. Baiklah, kita pergi pula kepada contoh-contoh aktiviti kokurikulum iaitu melibatkan sukan dan permainan seperti kelab badminton, kelab bola sepak, kelab olahraga dan sebagainya. Selain itu, kita pergi pula kepada persatuan dan kelab seperti kelab koperasi, kelab pusat sumber, persatuan agama Islam, persatuan sains dan matematik dan lain-lain lagi. Akhir sekali, badan beruniform. Misalnya pengakap, Puteri Islam, Bulan Sabit Merah. Okey, aktiviti kokurikulum yang melibatkan badan beruniform seperti perkemahan, kawat kaki dan sebagainya. Aktiviti kokurikulum menjadi salah satu agenda yang sangat penting dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa aktiviti kokurikulum dapat membentuk sasiah murid secara menyeluruh. Namun begitu, aktiviti kokurikulum mendapat sambutan dingin dalam kalangan murid-murid dan ibu bapa. Jadi, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan murid-murid tidak melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Pertamanya, ibu bapa kurang memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Hal ini demikian kerana ibu bapa terlalu memfokuskan pencapaian anak mereka dalam bidang akademik semata-mata. Sebagai contoh, ibu bapa terlalu keberatan untuk membelikan anak-anak mereka peralatan sukan seperti kayu hoki, raket badminton dan seumpamanya kerana dianggap sebagai pembaziran. Tegasnya, bagi melahirkan insan yang cemerlang pencapaian dari segi akademik, kokurikulum mereka haruslah seimbang. Selain itu, jadual harian yang padat seperti menghadiri kelas tuition menjadi satu punca kegiatan kokurikulum kurang mendapat sambutan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, murid-murid juga perlu menghadiri kelas tambahan dan kumpulan belajar di sekolah. Hal ini menyebabkan murid-murid tiada masa untuk melakukan kegiatan kokurikulum. Tambahan lagi, murid-murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti yang membuang masa. Hal ini demikian kerana aktiviti yang diadakan amat membosankan dan tidak menarik minat mereka. Sebagai contoh, guru yang terlibat tidak memiliki kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. Akhir sekali, pihak sekolah tidak menyediakan prasarana yang cukup untuk menjalankan pelbagai aktiviti sukan. Hal ini demikian kerana mungkin pihak sekolah menghadapi masalah kewangan untuk membina gelanggang badminton, tenis dan sebagainya. Oleh sebab murid yang menyertai sukan itu terlalu ramai, maka kemudahan seperti kayu hoki, raket badminton dan sebagainya tidak dapat menampung bilangan pelajar. Tegasnya, sekiranya isu ini tidak dapat dibendung, maka sekolah gagal melahirkan seorang murid yang berbakat
dan berkebolehan dalam bidang co-curriculum. Seterusnya, aktiviti co-curriculum merupakan satu aktiviti wajib yang memerlukan pelibatan semua murid di sekolah. Hal ini kerana aktiviti co-curriculum mempunyai pelbagai kepentingannya yang tersendiri. Dalam hal ini, co-curriculum dianggap satu aktiviti yang penting kerana ia mampu menyeimbangkan perkembangan rohani, jasmani, intelek dan emosi. Proses pembelajaran dan pengajaran dalam aktiviti co-curriculum lebih menekankan aspek yang tersembunyi seperti nilai, bakat, peranan, kepimpinan dan sosial. Murid akan terdedah kepada pendekatan secara amali yang membolehkan mereka menimba pengetahuan, pengalaman dan kemahiran secara terus. Jadi, sekiranya aspek rohani, emosi dan jasmani murid gagal dibentuk dengan baik, maka timbullah kepelbagaian masalah dalam diri murid. Seterusnya, aktiviti co-curriculum dapat menyeratkan perpaduan dan integrasi. Hal ini demikian dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, kaum, agama dan budaya. Perpaduan yang erat adalah penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dalam mengejar kemajuan individu, keluarga dan negara. Co-curriculum merupakan pelengkap ke arah pendidikan holistik, bukan hanya dari segi peningkatan dan pengembangan kemahiran sosial, afektif dan psikomotor sahaja, malah untuk mengukuhkan lagi interaksi, toleransi dan integrasi antara kaum. Jadi, aktiviti co-curriculum di sekolah dikatakan memenuhi fungsi sebagai aktiviti yang memberi khidmat ke arah mengeratkan perpaduan dan pembangunan kemasyarakatan. Selain itu, melalui aktiviti co-curriculum juga, murid dapat menguatkan kesihatan fizik dan mental. Aktiviti co-curriculum seperti sukan dan permainan menggalakkan murid bersukan kerana telah seharian memerah otak pada pagi hari. Oleh itu, dengan adanya aktiviti sukan dan permainan ini, murid dapat menghilangkan stres di samping dapat menyihatkan tubuh badan dengan mengeluarkan peluh. Jadi, aktiviti co-curriculum dapat menyihatkan tubuh badan dan merehatkan otak. Akhir sekali, aktiviti co-curriculum mampu untuk mengasah bakat murid. Hal ini kerana co-curriculum merupakan saluran yang menggalakkan perkembangan bakat dan sifat kreativiti murid-murid. Aktiviti co-curriculum yang dirancang akan menyemarakkan minat murid terhadap mata pelajaran. Ia juga turut dapat menyuburkan potensi individu dalam lapangan tertentu. Co-curriculum merangkumi beberapa aspek penting yang dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk tujuan kesihatan, berdisiplin dan membina semangat. Aktiviti ini memberi pengalaman kepada murid sekaligus dapat membentuk semangat dan minat murid ke arah yang lebih baik dalam aktiviti co-curriculum. Seterusnya, langkah-langkah perlu diambil untuk menggalakkan penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum. Pertama, individu sendiri iaitu murid-murid perlulah mengambil peranan penting untuk menyertai aktiviti co-curriculum ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka haruslah mempunyai motivasi dalam diri mereka untuk mengenali co-curriculum dengan lebih mendalam dan memilih aktiviti co-curriculum yang diminati. Sebagai contoh, aktiviti co-curriculum unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Apabila mereka sudah mengetahui dalam unit tersebut mempunyai pelbagai aktiviti menarik, sudah pasti mereka juga akan berminat dengan kelab dan persatuan serta permainan olahraga. Kesannya, murid-murid akan menampilkan bakat mereka yang luar biasa dengan penuh keyakinan. Kedua, peranan sebagai ibu bapa yang merupakan role model kepada anak-anak haruslah diterapkan untuk pendidikan mereka. Hal ini berkait kerana sokongan daripada ibu bapa dapat meningkatkan lagi semangat mereka untuk menyertai aktiviti co-curriculum ini. Antara sokongan yang boleh diberikan oleh ibu bapa kepada mereka adalah pendedahan awal. Sebagai contoh, ibu bapa memberikan gambaran awal tentang faedah bersukan atau menceritakan pengalaman mereka sewaktu berada pada era persekolahan dahulu. Oleh itu, anak-anak juga bukan hanya gembira mendengar cerita itu, malahan turut kagum. Seterusnya, ibu bapa juga boleh memberikan sokongan dalam bentuk amalan dalam rutin. Misalnya, menarik minat anak mereka dengan beriadah setiap petang. Kesannya, anak-anak mereka akan sentiasa cergas dan meminat dengan aktiviti lasak sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Ketiga,
Pihak kerajaan juga haruslah memberikan peruntukan kepada sekolah untuk menyediakan kemudahan asas kepada murid-murid untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Hal ini dikatakan demikian kerana kemudahan lengkap yang disediakan dapat menarik minat mereka untuk menyertai aktiviti kokurikulum ini. Sebagai contoh, menyediakan fasiliti tempat beriadah yang menarik dan peralatan sukan yang berkualiti. Akhir sekali, pihak sekolah juga perlulah memainkan peranan dalam melaksanakan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum ini. Guru dan pihak pentadbiran perlulah berkolaborasi untuk menarik minat mereka menyertai aktiviti kokurikulum ini. Hal ini berkait kerana apabila pihak sekolah kreatif dalam menyampaikan taklimat atau melakukan aktiviti kokurikulum, sudah pasti akan perlahan-lahan menarik minat mereka untuk menyertai aktiviti kokurikulum ini sekaligus dapat mencungkil bakat terpendam murid. Di sini saya bacakan dasar utama 2 penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pertama, menurut data yang diambil daripada perkara 5.1 Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/1985 KPBS 8591/Jilid 2/29, gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam 1 gerak kerja pakaian seragam, 1 kegiatan persatuan atau kelab dan 1 kegiatan sukan atau permainan. Dasar yang kedua adalah sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka minati. Dasar ini dibina bertujuan untuk pengetua atau guru besar yang telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah seperti di dalam Peraturan 4 Peraturan Pendidikan Persatuan Sekolah 1998 yang diterbitkan sebagai PU-A 196/98. Dasar yang ketiga pula adalah penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Hal ini ditegaskan dalam perkara 8.2.1 Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/1985 dan perkara 2.1 Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/1986. Dan dasar yang terakhir adalah ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum di mana murid itu telah mendaftarkan diri untuk menyertainya adalah suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke atas kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas. Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam buku undang-undang dan peraturan sekolah dan perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka. Berdasarkan keseluruhan hasil perbetangan kami bertiga, saya ingin menyimpulkan sedikit sebanyak berkaitan dengan dasar 2, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib kerana ia dapat membentuk kepribadian pelajar secara keseluruhannya. Hal ini kerana setiap pelajar mestilah mengambil sekurang-kurangnya salah satu gerak kerja pakaian seragam, persatuan dan kelab dan juga melibatkan sukan dan permainan. Kesannya, pengurusan kokurikulum di sekolah sangat baik dan cemerlang. Oleh itu, semakin tinggi kecekapan dalam pengurusan kokurikulum yang dilaksanakan, semakin besar impaknya kepada pelibatan pelajar secara efektif. Hal ini juga dapat menyebabkan ia meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari oleh mereka.